Saya jumpa orang kerja jaga. Adalah jaga sekolah anak saya. Saya tanya, cik, gaji berapa ah? Memang mulut lembek sikit, wahai tanya benda-benda gitu. Cik, gaji berapa? Boleh saya tahu tak? Gaji dalam 1,000, tolak-tolak lebih kurang 900 lebih. Saya pun mulut lembek lagi tanya, cik nikah tak lagi? Tak lagi ustazah. Tak nikah lagi, umur berapa? Muda lagi, tak 40 lagi dia kata. Oh, maksudnya dekat 40, lebih kurang lah. Lepas tu saya kata, cukup tak dengan gaji tu sehari hidup? Ustazah, alhamdulillah cukup. Dan saya syukur sangat jadi jaga. Cik suka jadi jaga? Ya. Walaupun ada kawan-kawan ajak jadi kerja lain, buat gaji lebih, tapi ni saya jaga budak-budak sekolah ni. Saya jaga keselamatan ni. Lepas tu saya jaga pula tempat belajar gini. InsyaAllah ada pahala untuk saya. Saya tak belajar macam budak-budak tu. Saya tak ngapak Quran macam budak-budak tu. Tapi saya jaga keselamatan. Mudah-mudahan saya dapat sikitlah bahagia. Ini orang yang bersyukur walaupun keadaan dia kerja dia bukan comel sangat. Lepas tu dia kabur ke saya. Ni kisah benar ni, bukan reka-reka. Ustazah, saya jaga mak saya, sebab tu saya tak nikah lagi. Umur mak saya dekat 80. Saya tak tahu kalau saya nikah ada tak orang puan buat sanggup nak jaga mak saya sama dengan saya. Sebab orang puan zaman sekarang bukan senang. Banyaknya mata duitang dia gitu. Tak apalah tu pendapat dia. Jadi saya tak tahu ada tak orang sanggup hidup susah dengan saya. Memang ada orang nak kenang saya, dia kan begitulah. Ada orang nak saya. Tapi saya fikirkan mak saya. Tapi ustazah, alhamdulillah berkat saya jaga mak ni, saya jaga mak gaji 900, kalau fikir logik memang tak cukup. Saya bayar motor, dia tunjuk motor 300 lebih tu ustazah motor. Saya tak ada kereta, motor je. Kemudian rumah saya sewa, tak mampu nak beli. Rumah sewa 300 lebih, tinggal 300 ustazah cuba bayar. Situlah makan, situlah minum, situlah air, situlah nak bayar elektrik, situlah nak bayar air. Kalau fikir logik, tak logik cukup, betul tak? Tapi dia kata ustazah, tiap bulan cukup Allah beri rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Bukannya 300 tu cukup, memang 300 tak cukup. Nak tahan sebulan tak cukup. Tetapi rezeki yang tak disangka-sangka semua ada, tak pernah putus. Dan saya yakin sebab saya jaga mak saya. Sekali-sekala saya bawa mak saya pergi jalan. Oh, saya kata, kelas cik bawa mak pergi jalan. Umur 80 lebih. Bukan jauh ustazah, bawa pergi keluar rumah, depan-depan rumah tu lah. Saya kata, kelakar juga cik. Yelah ustazah, dia tak boleh jalan dah. Saya kena akak dia, saya kena piping dia, saya kena dukung dia. Dia dapat keluar jumpa nampak luar ni pun okey dah. Kalau nak jalan jauh lagi, dia pun tak larat. Tapi saya rasa saya boleh suap mak saya. Tengah hari kerja saya ni, saya boleh pergi kejap, balik suap, makan mak saya, mandi, tukar pamper apa semua. Itulah nikmat hidup saya. Allahu Akbar. Sebab itu kadang-kadang kita jumpa pelik. Ada orang yang bahagia dengan hidup dia, tetapi dengan cara dia cari redha mak ayah, cari redha Allah, cari redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hidup dia kita nampak macam serba kekurangan, mocik-mocik sekalian. Kita nampak ada semua ni, mungkin sebenarnya hati kita belum betul-betul bahagia. Sebab kita letak bahagia tu pada apa? Pada harta, pada suami, pada anak. Bila anak membahagiakan kita baru bahagia. Bila anak wak kecil hati hilang bahagia. Suami bahagiakan kita bahagia. Suami wak kecil hati hilang bahagia. Rupanya bahagia kita letak pada makhluk. Bukan kata tak boleh. Tetapi jangan sampai kita jadi kufur dengan nikmat Allah. Suami buat kecil hati berapa hari je. Banyak lagi hari wak dia kita gembira. Tapi sebab adalah berapa hari wak kita sakit hati, seolahnya kita tak pernah bahagia dengan dia. Na'udzubillahi min zalik. Sebab bahaya orang puang ni. Saya kan kalau orang puang main ngadu masalah, ayat bombastik semua. Ustazah, 30 tahun saya berkahwin dengan suami saya ustazah. Daripada awal kahwin sampai sekarang, saya sentiasa diuji oleh Allah daripada suami saya. Tak berhenti-henti saya diuji. Saya kata, puan, jangan sampai kita kufur dengan nikmat Allah. Takkan sepanjang perkahwinan tak ada saat yang suami ni buat perangai molek sikit. Takkan tak ada sedikit pun kebaikan suami sampai puan bagi gambaran 30 tahun kahwin semua menderita belaka. Saya akan tanya, rumah puan ada sofa tak? Ada ustazah. Ada almari tak? Ada. Dapur ada tak? Mesin basuh? Ada. Siapa beli? Suami. Dah tu
Allahu Akbar. Pernah tak pergi jalan mana-mana? Jangan sebab ada sedikit ujian hari ni kita menafikan kebaikan suami. Sebab apa saya sebut gini? Saya teringat hadis Nabi SAW bila Nabi pulang daripada Isra' Mi'raj. Nabi berhenti di hadapan para muslimat, para wanita. Sesungguhnya aku diberi gambaran ketika Isra' Mi'raj, gambaran penghuni syurga. Dan aku melihat ramainya di kalangan al-fuqara wal masakin. Dan aku diperlihatkan gambaran neraka. Dan aku melihat ramainya di kalangan kamu, wahai para muslimat sekalian. Kemudian para wanita tanya, ya Rasulullah, kenapa? Yang pertama, kamu menyakiti hati suami kamu dengan lidah kamu. Yang kedua, kerana kaum wanita kurangnya mensyukuri pemberian suami. Kurang bersyukur. Sebab kurang bersyukur bukannya sebab kita tak boleh, tapi sebab kita nak lebih. Bukan kita tak boleh. Kalau isteri, contoh isteri yang kurang bersyukur lagu ni lah. Suami balik, bang, balik tangan kosong je ke? Tak apalah, esok kita belilah, okey lah. Esok suami pun bawa baliklah goreng pisang. Bang, goreng pisang je ke? Dok kan tak ada jual airnya. Yelah, esok kita beli airnya lah. Esok tu lelaki bawa balik pula goreng pisang dengan airnya. Bang, goreng pisang lagi ke? Tak ada pedok ke pedok? Main goreng pisang dah. Hari ni pedok lah pula. Kalau lagu ni lah memang tak bahagia lah hidup. Menderita lah seumur hidup. Tapi kalau suami balik tangan kosong pun, kalau isteri ni yang bersyukur, alhamdulillah awak selamat, saya bimbang hujan lebat, guruh dia tu datang. Bimbang, syukurlah awak selamat, alhamdulillah minum air. Bila bersyukur, Allah tengok kita bersyukur sentiasa. Esok Allah buka hati suami bawa balik. Ni gelang sutir ke awak ni? Oh, gelang lalu. Gelang mah lalu, Masya Allah. Sebab itu kan formula. Kalau kita, contohlah saya buat gini, telefon ni Kak. Kak mana ni adik ni Kak? Kak ada telefon tak? Ada telefon. Canggih tak telefon Kak? Canggih. Biasa je. Telefon saya canggih ni. Dah lah canggih sangat, canggih sikit lah. Saya nak beri hadiah ke Kak? Ambil lah. Tapi lakonan bukan betul-betul. Dia ambil tok dalam beg lalu berat. Kak, saya beri hadiah ni. Ambil lah, buat-buat, berlakon. Makasih, Masya Allah. Dah ambil tu saya buka pula beg. Wi kunci kereta pula. Kak, ambil kereta ni. Alhamdulillah. Lepas tu wi kunci rumah pula Kak. Kak nak cakap dia? Alhamdulillah. Wi PT pula 1,000. Pendek? Banyak dah, tak mudah. Kak mari mula Kak tadi saya. Aduh, minat saya. Allahu Akbar. Nak sebutnya sebab apa Kak ucap terima kasih tadi? Alhamdulillah, terima kasih. Tambah lagi. Nak sebutnya bila kita jadi hamba Allah yang bersyukur, dapat kecil ke, dapat sikit ke, dapat banyak ke, alhamdulillah Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti aku akan tambah. Syukur, alhamdulillah. Sikit ke banyak ke, alhamdulillah Allah tambah. Alhamdulillah Allah tambah. Alhamdulillah Allah tambah. Dan kita dengan Allah, kita tak pernah cukup. Kita tak akan sapa, ya Allah cukuplah, banyak dah ni ya Allah. Kita tak akan cakap. Dengan manusia memang kita akan cakap sebab kita ada terhutang budi. Kita rasa bimbang, biar betul Ustazah ni. Dan manusia ada batasannya dalam pemberian. Tetapi Allah dalam pemberiannya tak ada batas. Allah yang memiliki segala-galanya. Tak ada batas kalau Allah nak beri. Rupanya baru kita sedar. Sebab apa yang kita minta dengan Allah kita tak dapat. Sebab kita kurang syukur kepada Allah. Sebab apa? Kita banyak merungut. Kita banyak fokus benda-benda yang kita tak suka. Saya susah hati dah tengok lama diri tu. Macam mana ke kita gile? Wak duduk lama, gile pula diri. Sungguh ni. Ya Allah Kak, sejam setengah, dekat sejam lebih dah kat diri tu. Allahu Akbar, Masya Allah, gana ni. Kita gile lah pula. Ni ada kosong lagi depan ni Kak. Bagi laluan Kak, marilah. Tak boleh, kita kan, subhanallah. Antara sifat Nabi kan Allah sebut dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun
Harisun bil mu'minina raufur rahim. Allah berfirman, di antara sifat yang mulia Nabi SAW telah sampai kepada kamu seorang Nabi di kalangan kamu sendiri yang rasa teramat berat hatinya merasakan kesusahan kamu, keperitan kamu. Jadi kita ni sebab sayang ni, saudara kita ni duduk diri sejang dah, tolong bagi laluan. Kita tak boleh ada kawan kita diri gini. Masya Allah, adik ni boleh duduk mocik-mocik. Saya tengok ada mocik-mocik. Ada pula yang bergilir sebab ada kanak-kanak dia gagah sikit. Saya nampak ada orang berusia, tolong duduk, tolong. Ni mak-mak kita ni, saya tak boleh, saya rasa siang. Buat belakang tu, Masya Allah. Mari. Ni depan ni pun boleh lagi kosong. Depan ni bagi laluan, Kak, Mocik. Memang nak abidah tapi tak apa. Ni kasih sayang kita sesama Islam. Okey. Sebelum masuk tajuk ceramah kita, saya nak sudahkan dengan satu kefahaman yang kita kena faham. Pasal kita semua nak jadi macam orang lain. Hari ni, saat ni, tolong bersyukur dengan apa yang Allah cipta. Pertama, ya Allah, syukur kau ciptakan aku macam ni, wajah macam ni, tubuh badan macam ni. Syukur kita lahir daripada ibu sekian. Syukur sebab jadi anak kepada ayah sekian. Jangan menyesal sedikit pun. Syukur Allah temukan kita dengan suami kita sekarang. Dan tolong syukur dengan anak-anak yang Allah kita beri. Allah beri ke kita. Walaupun anak tu ada buat nyakit hati kita. Sebab dengan kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat, Allah akan ubah keliling. Rupanya selama ni bapa tak berubah kehidupan kita. Sebab kita sendiri tak berubah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang kedua, saya nak sebut gini lah, nak sedar hati. Tapi jadi, kalau mikir gini jadi. Saya cara kaunseling orang, saya cuba ubah cara berfikir. Ubah cara berfikir, bukan ubah hidup. Nak ubah hidup payah. Ubah cara berfikir dulu. Dengan ubah cara berfikir, automatik yang tengah menderita jadi bahagia lalu. Saya kata gini, insya-Allah puan, kita kena yakin bersangka baik dengan Allah. Sebab Allah bila menetapkan sesuatu dengan kasih sayangnya, Allah tak pernah nak menzalimi kita. Allah tak pernah nak menyakiti kita. Allah sayang kita. Apa yang Allah takdirkan sekarang sebab Allah nak bagi kita syurganya. Tetapi dengan jalan cerita macam cerita sekarang, cerita suami gini, anak gini, jiran gini, adik-beradik gini, sampailah bila mati besok, bila diangkat di padang mahsyar besok, kita akan berterima kasih pada Allah. Syukur ya Allah sebab beri aku suami yang malah dulu. Syukur ya Allah engkau uji aku dengan anak sekian-sekian. Sebab masa tu barulah kita nampak betapa banyaknya pahala yang kita kumpulkan daripada sabar kita dunia dahulu. Sebab itu di antara kumpulan paling ramai di dalam syurga adalah di kalangan as-sabirin. Dan ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Kak jalan Kak. Saya tengok ada orang nak lalu. Bagi laluan sekejap. Ya kena gini, saya kena berhenti dulu, bagi laluan sekejap, bagi laluan. Okey, lalu. Sebab dia nak lalu tapi ia segang. Bagi laluan sekejap, lepas tu mari duduk. Ni ada banyak lagi ni. Boleh duduk 10 orang lagi. Bagi laluan sekejap akak. Akak yang depan tu kena lalu. Akak depan kena jalan. Akak tudung hitam, akak tudung purple, akak tudung kelabu, semua kena jalan belaka. Jangan berhenti. Jangan berhenti pergi Kak. Kalau Kak berhenti situ, ia tak jadi. Kak kena jalan straight sampai duduk depan ni. Okey, sebab ada yang belakang tu nak. Okey, jalan lagi. Kak jangan berhenti lagi. Kak sini. Kalau Kak berhenti, dia jadi orang belakang sekat. Subhanallah, Allahu Akbar. Kasih sayang sesama muslimah, sesama Islam, bagi laluan. Sampai sejam lebih dah duduk cacat. Berdiri, masya-Allah, Allahu Akbar. Buat belakang, okey, belakang tu, okey. Dengar tak suara saya? Dengar, okey. Bye-bye. Nak balik dah ke? Tunggu jap. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Kak, okey tak Kak? Tak apalah, ya Allah, tak apalah pula. Okey. Okey, saya dak tengok dah lah belah kanan, kau dak siang.